Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita sambung tutorial kita 10.3a. Okey, subtopik yang baru iaitu aruhan elektromagnet. Okey, first kita terus masuk soalan, apakah yang dimaksudkan dengan aruhan elektromagnet? Okey, so saya ada tulis kat sini, aruhan elektromagnet ialah macam mana kita nak menghasilkan DGE teraruh, okey, yang disebabkan oleh perubahan flux magnet. Okey, ini penting. Okey, maknanya DGE teraruh ni datangnya daripada perubahan flux magnet. Macam mana perubahan flux magnet itu berlaku? Apabila terdapat pergerakan relatif antara konduktor, wire lah dengan flux magnet. Okey, macam panjang. Bahasa mudah dia ialah macam mana kita nak menghasilkan DGE dan arus aruhan apabila wire memotong medan magnet. So kita ada medan magnet, kita ada flux magnet, kita potong, kita akan dapat arus aruhan dan juga DGE aruhan. Okey. Padahal bahasa mudah dia. Konduktor memotong flux magnet. Okey, ramai confused. Apa beza flux magnet dengan medan magnet? Ini N, ini S. Okey, dan ini adalah garisan-garisan yang menunjukkan ada medan magnet antara N dan S. Okey, lengkung sikit lah atas bawah, tak penting pun. Cuma nak bagi tahu, yang tengah-tengah kita lukis ni medan magnet ke flux magnet? Okey, bila kita kata medan, kalau kita tengok definisi medan magnet tu apa? Medan magnet ialah ruang ataupun kawasan di mana kita boleh merasai ataupun mengalami daya tarikan magnet. Sama juga macam medan graviti. Apa maksud medan graviti? Apa maksud medan elektrik? So, medan ialah kawasan. Jadi, flux ialah ni, garisan-garisan inilah yang dipanggil flux magnet. Okay. Lebih banyak garisan-garisan ini, lebih tinggi ketumpatan flux magnet tersebut. Jadi bahasa mudah kita, flux magnet ialah garisan-garisan inilah. Okey, medan ialah ruang. Jadi flux magnet ini, jika kita ambil wire, kita potong, zap, kita akan dapat arus dalam wire tersebut. Maknanya kalau kita letak mentol, kita potong, mentol tu boleh menyala. Okey, inilah dia konduktor memotong. Okey, yang dikatakan gerakan relatif macam mana? Okey, nak memotong kena ada gerakan relatif. Contohlah saya ambil tangan saya dengan pisau contohnya. Nak potong tangan saya ada dua cara. Ni pisau sama ada saya gerakkan pisau, cap, potong. Okey, maknanya pisau yang bergerak ataupun pisau duduk diam-diam, tangan saya yang bergerak, sap, potong juga. Nampak? Memotong. Okey, atau dua-dua bergerak, pisau bergerak dan tangan saya pun bergerak, sap, potong. Nampak? Yang tak memotong ataupun yang dikatakan tidak ada gerakan relatif, bila dua-dua bergerak pada arah yang sama. Contohnya pisau ke bawah, tangan saya pun ke bawah. Pisau ke atas, tangan saya pun ke atas. Yang ini dua-dua bergerak tetapi tidak memotong, maka ini tidak ada gerakan relatif. Gerakan relatif ni seolah-olah dia macam bertentangan lah. Satu duduk diam, satu bergerak. Okey, baru akan terhasil memotong ni. Okey. Dah. Jadi, gerakan relatif. Kita masuk kepada gerakan relatif. Gerakan relatif. Gerakan relatif ni, dia punya motif adalah untuk memotong medan magnet. Nak memotong medan magnet, kita ada at least lah, banyak cara sebenarnya. Kita dalam buku, kita ada dua cara. Satu, kita ambil wire, kita potong tengah-tengah medan magnet ini ataupun flux magnet. Yang kedua, tapi cara ni kita jarang pakai lah, sebab bila pakai satu wire sahaja, arus aruhan yang terhasil sangat kecil. Yang kedua kita suka, kita menggunakan gegelung solenoid. Ingat lagi solenoid? Okey. Dan kita gunakan magnet. Bila kita duduk diam-diam, tidak ada pemotongan. Tetapi bila kita gerakkan, mendekati dan menjauhi gegelung, akan berlaku pemotongan. Macam mana? Ni, bila kita sebut magnet bar, dia ada medan magnet. Nampak? Nampak tak medan magnet yang keluar ni?
Jadi bila kita gerakkan ke kanan, nampak tak medan magnet ni terpotong oleh wire-wire solenoid. Okey, so bila terpotong oleh wire-wire solenoid, menghasilkan arus aruhan ataupun menghasilkan DG aruhan sebab ada gerakan relatif. Dalam kes ini kita gerakkan wire, dalam kes ini kita boleh gerakkan magnet ataupun gegelung, mana-mana boleh. Okey, wire ni duduk diam-diam, magnet yang kita gerakkan pun boleh, tak ada masalah menghasilkan gerakan relatif. Jadi dua ni yang kita akan belajar nanti. Okey, kita terus masuk kepada nombor 2, di mana dia suruh tentukan arah arus. Tetapi sebelum itu, mari kita tengok dulu contoh soalan. Okey. Saya padam dulu ni, kacau tak apalah. Okey, kita tengok contoh soalan. Rajah menunjukkan konduktor diletakkan antara dua magnet. Nampak ni ada konduktor, okey, ada magnet. Tindakan yang mana menghasilkan DGE teraruh dalam konduktor? Tindakan yang mana? Maknanya yang mana memotong ataupun menghasilkan gerakan relatif. Okey, antara flux magnet tu. Yang pertama A, gerakkan konduktor sepanjang WV. Mana WV? WV kanan dan kiri. Ni, ambil wire, kita gerak kanan kiri. Potong tak? Tak potong. Kita nak potong flux magnet ni. Jadi WV salah. Yang kedua, gerakkan konduktor sepanjang PQ. PQ, atas bawah. Macam betul. Okey. C, gerakkan konduktor sepanjang XY. XY mana? XY ni keluar ni. Keluar, masuk, keluar, masuk. Takkan memotong lah. Okey, keluar, masuk, tak potong. Dan D, gerakkan konduktor dan magnet bersama-sama sepanjang PQ. Ni yang kita sebut tadi tu, bergerak bersama-sama. Dua-dua naik, dua-dua turun. Memang tak potong lah. Jadi, clearly jawapan kita ialah PQ. Okey, itu contoh yang pertama yang ceritakan tentang pergerakan relatif. Contoh yang kedua, antara yang berikut yang manakah bukan kaedah? Okey, sekarang ni bukan. Okey, ini untuk solenoid. Ni. A, magnet ditarik keluar. Awak bila ditarik keluar ada pergerakan, maka medan magnet akan terpotong oleh solenoid. Okey, yang kedua, solenoid digerakkan ke arah magnet. Kalau dah tarik keluar memotong, masuk ke dalam juga memotong. Magnet digerakkan masuk. Okey, kalau masuk lagi bagus. Nampak? Lagi banyak pemotongan boleh berlaku. Dan yang keempat, magnet dan solenoid gerak dengan hal laju yang sama. Bergerak dengan laju yang sama, tidak ada gerakan relatif. Jadi jawapan dia D. Nampak? Okey, kita nak masuk soalan yang kedua. Okey. Ni. Tentukan arah arus. Okey, bila kita masuk penghasilan DGE teraruh akan menghasilkan arus aruhan. Bab ni memang dia suka sangat tanya tentang arah arus yang terhasil. Kita ada dua cara tadi, satu potong guna straight wire, satu lagi guna solenoid. Kalau kita tengok ABC ialah potong guna straight wire, DEF ialah guna solenoid. Jadi kita nak belajar hari ni macam mana nak tentukan arah arus yang terhasil. Jadi suka saya menggunakan sekali lagi PowerPoint. Okey. Yang tadi. Okey. Ini soalan yang pertama tadi. Macam mana? Kita tengok. First, kita nak berkenalan dulu dengan tangan. Okey. Ini ialah petua kita yang seterusnya. Apa ni? Ni. Sama juga. Force, magnet, current. FBI pun boleh, tak ada masalah. So, ini ialah petua tangan kanan. Fleming. Sebelum ni kita pakai tangan kiri. Tangan kiri menghasilkan daya, tangan kanan menghasilkan arus. Itu sahaja, senang sangat nak ingat. Okey, force, magnet, current sama juga. Jadi kalau kita tengok gambar, okey. First, dapat gambar ni, kita nak buat apa? First, kita kena tengok mana dia punya wire yang duduk dekat tengah-tengah medan magnet. Okey. Jadi, wire ini digerakkan ke bawah. Jadi, mata kita tengok mana? Mata kita tengok hujung magnet. Okey. Lepas itu, kita tandakan NS. Lepas tu, kita keluarkan. Nampak? Okey. Dalam kes ini, kita gunakan petua tangan kanan.
Okey, kalau kita tengok NS, so macam biasa N ke S. Padam sikit. Okey, so NS, nampak? Tentukan magnet dulu sebab tangan kita boleh pusing macam saya bagi tahu sebelum ni. NS, okey, lepas tu daya ke bawah. So pusing je lah. Daya ke bawah, kita akan dapati arus kita keluar. Arus keluar bulat titik ke bulat pangkah? Arus keluar ialah bulat titik. Jadi kita akan dapati bulat titik. Bulat titik tu maknanya keluar. Jadi kita boleh tengok arus dia keluar ke sini. Dan kalau dia suruh tentukan arah pesongan galvanometer, dalam fizik kita akan gunakan arah arus sebagai arah pesongan galvanometer. Nampak? Terpesong ke arah ikut arus. Okey. Soalan yang kedua. Ni sama juga. NS, ada konduktor turun bawah. First, check dulu mana konduktornya yang duduk tengah-tengah flux magnet tu. Lepas itu, kita tengok kat situ hujung wire tersebut. Okey, kita letak NS. Nampak? Sama tak macam tadi? So, sama juga NS, force ke bawah dan current kita akan dapat keluar. So, keluar ke mana? Ke arah mata lah. Okay, ke arah mata, jadi kita akan keluar macam ni. Nampak? Dan galvanometer kita terpesong mengikut arah arus. Okey. Laju. Simple. Ni apa ni pula? Sama juga macam tadi. Mana konduktor dia? Ni konduktor dia. Okey, lepas tu mata duduk sini, tentukan NS kat sini, kita lukis supaya mudah sikit kerja kita, dan daya dia naik atas. Bila daya dia naik atas, okey, NS sekali lagi, NS dulu, magnet dulu. Buka tangan kita, force naik atas, dah elok dah. Lepas tu current masuk dalam. Masuk dalam bulat pangkah. Okey. So, masuk dalam bulat pangkah. So, bila kita tahu bulat pangkah, maknanya current tu akan masuk ke dalam, pergi belakang lah. Kita akan dapati anak panah akan pusing macam ni. Nampak? Itu je. Okey, itu ialah menggunakan straight wire ataupun wire lurus yang memotong tengah-tengah medan magnet. Okey. Jadi tadi dah bagi tahu ada dua cara, satu guna wire lurus, satu lagi guna solenoid. Ada lagi. Okey, sambunglah sikit lagi. Alright. So ini NS sama juga wire, mata, lepas tu dia naik atas, NS kita dapat bulat pangkah, sekali lagi arus mengalir dan terpesonglah kita punya galvanometer. Okey. Siap. Ini ialah solenoid. Tadi straight wire guna tangan kanan Fleming. Kalau solenoid, okey, ingat lagi tak solenoid? Solenoid ni bab mana kita jumpa? Okey, bab yang pertama. Okey, subtopik yang pertama. Dan bila sebut solenoid, kita guna petua genggaman tangan kanan. Okey. Cara dia sangat simple. Nombor 1. Tentukan mendekati atau menjauhi. Itu dulu. Okey, magnet kita mendekati ke menjauhi. Yang kedua, kita hafal je lah, senang. Nak hafal apa? Mendekati kutub sama. Ataupun menjauhi kutub berlainan ataupun berlawanan. Okey, cerita dia simple sahaja. Ni, direction of movement, arah gerakan kita mendekati apabila N, okey, mendekati solenoid. Okey, pergerakan kita ni mendekati. Bila mendekati, yang kita kena cari mendekati kutub sama tu apa? Ni, kutub solenoid. Okey, bila mendekati, apakah kutub solenoid? Kanan kiri ni. Okey, tengok sini. Bila mendekati kutub sama. Apa yang sama? Kalau sini N, bila dia mendekati, ini pun akan jadi N. Okey, harap nampak lah Kalau tak nampak, kita besarkan. Okey, ni. Bila mendekati N, sini pun akan jadi N. Bila sini jadi N, of course lah sini S kan. Dah itu je sebenarnya. Kita cuma nak tahu kutub dekat solenoid je. Dah tahu kutub solenoid, kita pakai nombor 3, iaitu genggaman tangan kanan. Okey, tambah sikit lagi. Ibu jari adalah utara. Okey. Macam sebelum ni lah.
So bila kita tahu N dekat S, ni marker kita ni, okey, ibu jari ialah utara, so peganglah macam ni. Kalau N dekat sana, kita pegang macam ni. Okey, so bila kita pegang begini, nampak? Tengok jari yang lain, semua jari yang lain ialah naik atas. Bila semua jari yang lain naik atas, bermaksud arus semua naik atas. Okey, jadi tengok situ. So NS, so bila mendekati kutub sama, so pap sini dapat N, tentulah sini S. Bila sini N, sini S, kita gunakan petua genggaman tangan kita, tentukan N, sebab kita nak cari arus Jadi bila N ibu jari kita, maka kita dapat arus naik atas berdasarkan jari-jari kita. Jadi bila sini naik atas, sini turun bawah lah, mengikut arah gerakan arus tadi. Tentulah kita punya galvanometer, dah sebut tadi, galvanometer dia dalam fizik mengikut arah arus, jadi berpesong ke kiri. Nampak? Senang sahaja. Okey. So, alah, tak nampak rupanya. Okey, tak apa. Kita masuk soalan yang kedua. Okey. Ini SN. Terbaliknya. SN tu sama juga. SN. Apa yang berubah ni? Yang tak sama dengan tadi ni. Cara kita gulung. Ini ialah solenoid kita. Okay, cara digulung ialah begini. Okey, tak ada masalah. Ikut petua yang sama. Mendekati kutub sama, menjauhi kutub lain. So sekarang ni mendekati. Bila mendekati, apa yang sama? N mesti sama dengan N yang dekat sini. Bila sini sama N, tengok jap. Nampak tu N? Tentulah dekat sini S. Bila dah dapat kutub sama, kita gunakan petua genggaman tangan kita untuk mencari arus. So ini maka kita peganglah begini. Nampak? Sebab ibu jari N. Kalau kat sana, ibu jari kita belah N belah sana. Okey, so jari kita semuanya akan naik atas. Nampak? Semuanya naik atas. Naik. Tetapi kalau kita tengok sini pula yang naik, sini yang turun. Nampak? Sebab tadi arah gulungan dia berbeza dengan sebelum ni. Jadi walaupun naik, walaupun sama NS, tetapi kita punya arah pesongan galvanometer ke kanan. Sebab arah gulung dah berbeza. Okey. Simple sahaja. Cek mendekati, menjauhi, gunakan petua kutub kalau sama, mendekati, kalau menjauhi kutub berlawanan. Kalau lepas tu kita gunakan genggaman tangan kita. Okey. Ni last. SN. Sekarang ini magnet ini dibawa menjauhi. Tak kisahlah siapa-siapa yang menjauhi. Solenoid pun boleh digerakkan juga. Sekarang ni menjauhi. Kalau mendekati kutub sama, menjauhi kutub akan berlawanan. Jadi menjauhi S. Kalau dah sini S, nampak tu? S. Tentulah dekat sana N. Dah cukup. Abaikan magnet ni. Sekarang ni kita fokus dekat solenoid. Okey, macam mana nak pegang? Padam. Kita nak cari arus tengah-tengah ni lagi. Okey, arah gulungan kita betul? Okey, arah gulungan kita betul. Alright. Sekarang ni N belah sana. Macam mana? Okey, ni batang marker kita. Macam nak pegang? Kalau pegang macam ni, ibu jari belah sini. Salah. So, kena pusing ke sana supaya ibu jari kita N. Okey, bila ibu jari kita N, nampak tak jari saya ni semua turun bawah ni. Semua turun bawah. So, arus turun bawah. Bila arus turun bawah, nampak? Arus turun bawah, sini akan naik, sini akan turun ni. Dia turun bawah, sini naik, sini turun. See. So bila dah belah kanan ni naik, belah kiri turun, galvanometer ikut arah arus akan terpesong ke sebelah kiri. Okey. So itu sahaja. Mana kertas tadi? Okey. So ABC. Lepas itu D, E, F. Habis kita punya tutorial untuk 10.3 A. Okey, so saya harap tutorial ini membantu. Kena praktis guna tangan. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.